So Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Maka barang siapa ta'alluq situ. Maka barang siapa ta'alluq, mana bergantung itu mana ta'alluq. Barang siapa ta'alluq pada segala sifat rububiyah, maka tahqiqlah pada segala sifat ubudiyah. Barang siapa ta'alluq pada sifat ubudiyah, maka tahqiq pada segala sifat rububiyah. Mana dia talazum, ya, dia lazim dua sifat rububiyah. Apa sifat rububiyah? Awsafur rububiyah hiyal izz wal kibriya wal azamah wal ghina wal qudrah wal ilmi wa ghairi zalik minal kamalat allati la nihayata laha. Itu mana sifat rububiyah, sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Al-izz, yang maha mulia. Al-kibriya, ya, maha besar. Al-azama, maha agung. Al-ghina, maha kaya. Al-qudrah, maha kuasa. Al-ilmu, maha mengetahui. Wa ghairi zalik minal kamalat, dan lain daripada segala sifat kesempurnaan allati la nihayata laha, yang tidak ada kesudahan. Mana segala sifat kesempurnaan yang tidak ada kesudahan itu milik itu mana sifat rububiyah. Maka gantungkan kalbi kita kepada dia, dengan bahawa hati kita tidak bertumpu kepada yang lain melainkan kepada dia. Kita tidak nampak yang kuasa melainkan dia, kita tak nampak yang besar melainkan dia, tidak nampak yang kaya melainkan dia. Semua ni fakir, walaupun jutawan dia fakir, dan ya, semua berhajat. Napas dia kalau orang belok dia kan dah habis. Ya, tak bernafas habis jalan terus. Qalu inna lillah terus. Maknanya sifat kaya yang sebenar, kesempurnaan sebenar ialah milik Allah. Daripada makhluk tu semua dipanggil bayangan. Kudrat makhluk membayangi kudratillah, ilmu makhluk membayangi ilmu Allah, dan sifat makhluk tadi semua tu membayangi sifat Allah. Mana bayang? Bayang makna menunjuk. Bayang menunjuk Tuhan. Jadi semua makhluk ni menunjuk ke atas kewujudan, kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Itu dipanggil sifat rububiyah. Adapun awsaful ubudiyah, sifat kehambaan, di dua tu. Ya, kita masih dari berbincang dalam matan kun bi awsafir rububiyah muta'alliqan wa bi awsafil ubudiyah mutahaqqiqan. Mana bentuk diri kamu dengan sifat rububiyah bergantung. Mana kita sentiasa bergantung dengan Allah Ta'ala. Wa bi awsafil ubudiyah, dengan sifat kehambaan mutahaqqiqan, mantap. Sebab tu kita doa sengaja daripada doa para awliya, Allahumma inna nabra'u min haulina wa quwwatina. Itu doa para awliya. Ya, Allahumma inna nabra'u, kami berlepas diri ya Allah, min haulina, daripada haul kami dan kuah kami. Itu kita baca la haula wala quwata illa billah. Elok baca doa tu. Allahumma inna nabra'u min haulina wa quwwatina wa naltaji ila haulika wa quwwatika ya zal quwwatul matin. Ya Allah, kami berlepas diri daripada haul dan kuah kami. Mana kami tidak memandang haul dan kuah kami, kami tidak bergantung kepada kuah kami dan haul kami. Sebaliknya, wa naltaji, kami bertumpu, bergayut, bergantung ila haulika wa quwwatik, kepada haul engkau dan kuah engkau, ya zal quwwatil matin. Itu doa bagi kita amal supaya mematikan apa? Pandangan kita kepada diri kita. Ya. Ru'yatuka wujudak mani'atun min syuhudi rabbik.
Kamu memandang diri kamu, mana pandang haul kita, kuasa kita, kuah kita. Itu dipanggil mani'ah, menyekat, blok. Maknanya kita apa? Terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jantung kalau blok macam mana tuan? Risau tak? Berapa blok tanya? 2. Alah. Kalau dengar 3 lagi risau. Terik-terik nampak tak apa sampai. Dah jam terus. Itu jantung kalau rosak, jam segala yang lain. Jantung jam dia habis. Ya semua tak ada fungsi. Qalu innalillah, bertukar nama yang sama. Kalau nama dulu lain tapi bila jantung sejam semua sama. Apa? Mayat nama dia. Habis. Itu jantung zahir. Kalau jantung batin qalbi itu lagi besar. Kalau dia jam ni kan habis. Langsung dia tak boleh bergerak menuju ke hadrat Allah Taala. Jadi dia hamba makhluk, bukan hamba tu Tuhan. Dia tak akan nampak rububiyah Allah Ta'ala, dan dia tidak akan dapat menterjemahkan ubudiyah, kehambaan dia Ta'ala. Sifat ubudiyah apa dia tadi? Al-iz wal kibriya wal azama wal ghina wal qad sampai akhir. Adapun sebaliknya sifat ubudiyah kehambaan itu sifat kita. Apa dia? Hiyal zil wal faqr wal ajiz wal dha'f wal jahl wa ghizalik mimma yunasibu al-ubudiyah minan naqais wa kaifiyatu ta'alluq bi awsafil haq. Ada kat sini. Dia kata sifat kehambaan tu apa? Hina, fakir, lemah, daif, jahil, dan segala sifat kekurangan yang munasabah dengan kita. Yunasibu ubudiyah, yang munasabah dengan kehambaan minan naqais, daripada segala kekurangan. Baik, sekarang wa kaifiyatu ta'alluq. Dia kata dalam matan apa? Kun, mana hendaklah kamu ta'aluk, bentuk diri kamu menggantungkan, ta'alukkan kalbi kita dengan rububiyah Allah Ta'ala muta'allikan. Sekarang nak ta'aluk macam mana? Kafiat ta'aluk. Kafiat kita nak gantungkan dengan awsafil haq, iaitulah huwa antal taji'ah fi umurika ilaihi wa ta'tamida fi hawaijika alaihi. Aduh. Bahawa kamu bertumpu pada segala urusan kamu pada dia, dan kamu berpegang bersandar pada segala hajat kita atas dia. Itulah doa tadi. Allahumma inna nabra'u min haulina wa quwwatina wa naltaji ila haulika wa quwwatika ya zal quwwatil matin. Ya, tu doa tu bagus baca tuan. Minggu depan nak tanya. Kau tak dapat beli. Pendek sebagai tuan. Maknanya kita berlepas diri daripada memandang haul dan kuah. Ini makna kata setengah kalam-kalam arif. Apa dia kata? Keluar dari diri engkau. Inilah dia. Ya, iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, maka engkau sampai kepada Tuhan. Apa makna keluar diri ni? Keluar daripada memandang daya dan upaya kita. Lalu kita masuk terus memandang kepada daya upaya Allah. Sebab tu bila dia tahqiq dalam makam memandang rububiyah, dia akan tahqiq pada ubudiyah. Bahawa dia karam dalam memandang kebesaran Tuhan, dia akan nampak kehinaan dia. Sebalik betul juga, bila dia pandang kehinaan dia, dia akan nampak kebesaran Allah. Yang penting apa? Pandang dan perasan. Jangan kita dengan Tuhan buat tak perasan. Habis. Ya, kau jangan berani-berani buat tak perasan dengan Tuhan. Itu pesanan mursyid. Anak punya mursyid, dia pesan. Kau jangan berani-berani nak lupakan Tuhan, dan kau jangan berani-berani buat tak perasan dengan Allah Ta'ala. Dia cukup tu. Dia pesan dua tu bergegar hati kita sampai ke mati kita ingat. Ya, wali-wali dia pesan sikit dia, tapi masuk ke dalam terus. Sebab dia berpesan dengan sir, dengan ruh. Ya, bukan dengan lisan. Kita banyak ni bercakap dengan lisan. Bila bercakap dengan lisan, qalbi tak menghadap Tuhan, kita berasa kita mengajar. Kita rasa kita memberi pengajaran, tak nampak dari Tuhan. Maka masuklah pengajaran, kita cakap sini, dia keluar sini. Tapi kalau dia bercakap, dia rasa dia bercakap tu dari Allah, bukan dari dia, maka dia akan terjun dalam. Tu beza ni. Ya, kalau dia cakap minal qalbi, dia akan ilal qalbi. Ya, kalau minal lisan, daripada lisan luar, dia akan masuk kanan, dia keluar kiri. Ya, sedap macam mana pun, balik hilang. Dia kena teh segelas habis. Dia kena rokok sebatang habis tu. Ya, apa tadi tak ingat dah. Habis kata aulia, dia cakap pendek ya. 2 patah dia cakap, kau jangan berani-berani nak lupakan dia.
Kau jangan buat tak perasan dengan dia. Oh, dia punya cakap tu berlekup masuk dalam kepala kita. Menghasilkan apa gerun kita dengan Allah Ta'ala. 2 patah. Dia cakap tak banyak. Kita buat bercakap, betul habis. Sebab apa? Kita bercakap dengan kita. Kita tak bercakap dengan dia. Kalau bercakap dengan dia, mengajar dengan dia, belajar pun dengan dia, insya-Allah ada berkat. Dia akan masuk, nur akan masuk. Kita belajar pun rasa daripada dia, yang gerakkan kita, dia beri taufik kita, segala-gala dia. Baru dia karam. Dia karam dengan dia, itu dipanggil nikmatul uzma, nikmat paling besar. Bila qalbi karam dengan Allah. Ya, selama ni dia karam dengan makhluk, dia lemas dengan makhluk. Bagi kita minta, ya, kita minta supaya apa? Allah Ta'ala bukakan wanal taji, kita iltijak tumpu kepada haulika wa quwwati, kepada haul engkau ya Allah dan kuah engkau. Baru dimasuk lain makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Sehingga sampai peringkat apa? Wala tara fil wujud illa iya. Allah. Sehingga dia memandang dalam kewujudan tak ada melainkan dia. Siapa dia? Huwallahu ta'ala. Ya. Fa iza nazarta ila izzihi wa kibriyaihi wa azamatihi ta'azzazta bih. Ada. Bila kau memandang dengan kalbi kamu kepada izzah, kemuliaan dia, kebesaran dia, azamah dia, ta'azzazta bih. Kamu akan jadi mulia dengan dia. Ya, kemuliaan bila dapat kemuliaan daripada Allah. Bila dapat kemuliaan Allah, bila dia tumpu dia dengan Tuhan dia. Buang pandangan makhluk dalam kalbi. Sebab Tuhan nak pakai dalam kita. Apa nak pakai mana? Dia nak supaya dalam tu menghadap dia. Yang luar tak apa. Yang luar kita sama makhluk. Sebab tu pakaian para awliya dan lebih lagi atas ialah ajsaduhum ma'al khalaik wa arwahuhum ma'ar rabb. Jasad mereka bersama makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Itu makam kain bain, baru diselamat. Kalau jasad dan ruh dia dengan makhluk, habislah tenggelam. Ya, dia akan jadi rosak. Dia tak akan nampak jalan makrifat kepada Allah Ta'ala. Wa iza nazarta ila wasfihi ta'ala bil ghina. Bila kau pandang sifat kaya Tuhan, ya, ta'allaqta binaih, maka engkau akan bergantung dengan kaya Tuhan. Wastagnaita, dan engkau berlepas, dia terkaya amman siwa, daripada bergantung pada makhluk dia, daripada yang lain daripada dia. Ya, hati bila bergantung dengan Allah, dia tak akan bergantung makhluk. Kalau dia bergantung dengan makhluk, dia tak akan bergantung dengan Tuhan. Itu maksudnya. Ya, maka gantungkan alik qalbak billah, gantungkan hati kita dengan Allah Ta'ala. Usaha ikhtiar itu tak ada masalah, itu zahir. Yang kita bincang ni batin. Kitab ni daripada kulit ke kulit, daripada awal sampai habis buku surat, semua dibincang batin qalbi. Sebab dia kalau dia baik, semua akan jadi baik. Ya, kalau luar tu kita PK punya bahas, kita tasawuf dia bahas dalam. Ya, tempat tilik Allah Ta'ala. Inna Allah la yanzul ila suwarikum walakin Allah yanzul ila ma fi qalbikum. Tuhan tak tilik luar kamu tadi, dia tilik dalam tu. Ada tak dalam tu? Pertama apa? Al-iman. Kemudian ada tak dalam tu at-taqarrub, al-uns, al-mahabbah dan seterusnya. Ya, ada tak? Kalau ada, Masya Allah, orang tu akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ta'azzazta bihi. Allah. Maka barang siapa yang ta'aluk pada sifat rububiyah, maka tahqiq dan sifat ubudi, dia dua lazim tu. Bila dah diterjemahkan, ditajalikan kebesaran Tuhan, memang dia nampak hina dia. Begitu juga sebalik, barang siapa dia memandang akan ubudiyah, kehambaan dia, fakir dia, hina dia, ya, jahil dia, maka tahqiq dalam sifat rububiyah, maka kita akan nampak sifat ketuhanan Tuhan yang maha dahsyat. Maka tahqiqmu pada sekalian sifat itu, maka dipakaikan dengan pakaian daripada segala sifatnya. Maka adalah engkau kaya dalam fakir. Ya, zahir kita fakir, tapi kita kaya mana? Kaya qalbi. Laisal ghina an qassatil arad walakin ghinal qalb. Tu hadis Rasulullah SAW. Bukanlah kaya tu kaya mengumpulkan harta benda, dinamakan apa? Hartawan. Kalau banyak mengumpulkan duit, nama jutawan, kan? Kalau tak ingat Tuhan, nama dia apa? Tak ketahuan.
Ya, Tuhan dia tak ingat, orang tu tak ketahuan, akal tak ada gitu. Ya, orang yang tak sihat akal, orang yang tak reti menghadap Tuhan, tu tak ketahuan gitu. Dia siapa? Nak jadi jutawan wal hartawan. Habis. Jadi Nabi Rasulullah SAW mengatakan laisal ghina an klasil arad. Bukanlah kaya itu banyak mengumpulkan harta benda. Walakin ghinal qalb. Tapi kaya sebenarnya kaya hati. Apa makna kaya hati? Hati dia tidak berhajat kepada makhluk. Kaya tak? Kaya tak? Orang miskin, orang yang ada kena, ada berhajat, ada sifat memerlukan, mengharap-harap, itu fakir. Tiba-tiba sifat ini ada pada jutawan. Fakir tak dia? Fakir. Tapi sifat tak nak. Orang kaya kan dia cukup, apa saya tak nak, tak perlu. Sifat ni tak perlu pada makhluk, tapi ada pada orang fakir. Kaya tak dia? Kaya. Itu kaya hakiki. Ya. Zahir dia kaya, tapi batin miskin. Yang ni pula zahirnya miskin, batinnya kaya. Mana kita nak kan? Kita nak yang kaya dalam. Kalau dia bagi dua-dua kaya pun tak apalah, dia semua. Tapi kita nak yang dalam tu biar kaya. Apa makna kaya dalam? Hati dia tidak berhajat, tidak terikat dengan yang lain melainkan Allah. Itu baru kaya betul. Ya, maka bila Tuhan tajalli, Tuhan tengok dalam kalbi ada ini benda, maka orang tu mendapat keridaan Allah, mendapat kasih sayang Allah. Sebab apa? Sebab kalbi dia hanya bertumpu kepada Tuhan, tidak pada lain. Kama la yuhibbul amalul mustarak, la yuhibbu qalbul mustarak. Sebagaimana Allah tak mau amal kita sekutu syirik dengan lain, begitu kalbi. Kalbi dia tak mau kita sekutu dengan lain. Takut hanya pada dia, berharap hanya pada dia. Baru dia kasih. Dan fakir dalam kaya. Dia fakir dalam kaya. Apa hakikat ni banyak orang bila dia menghadap pada makhluk je habis. Fakir tapi zahir dia kaya. Nampak dia jutawan tapi hati dia sentiasa tak cukup. Ya, sentiasa tak cukup. Sebab apa? Tamak. Sebab apa dia tamak? Sebab dia kurang kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, dia tahu dah siap, dia tak ada tamak dah. Dia buat sekadar ala kadar sebab dah. Hati dia sentiasa bergantung dengan Allah. Itu nikmat sebenar. Bila kalbi dapat digantung dengan Tuhan. Bala paling besar, azab paling besar ialah bila kalbi tidak dapat digantungkan dengan Tuhan. Dia bergantung tempat lain. Dia liar. Maka rosak orang. Maka tahqiqmu tadi pada segala sifat itu, maka dipakaikan dengan pakaian daripada segala sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Maka adalah engkau kaya dalam fakir. Nama kita ni fakir kan, tapi hati dia kaya. Dan fakir pula kamu dalam kayamu. Ya, mana kalau kita pakai kita, mana kita fakir dengan Tuhan. Dan mulia dalam hina, dan hina dalam mulia. Ya, mulia di dalam hina. Pada zahir nampak hina, tapi dia mulia sebab hati tak bergantung dengan makhluk. Dan hina dalam mulia. Mana hina? Dihinakan diri dengan Allah. Maka tinggi itu dia duduk dalam kemuliaan. Itu maksudnya. Dan kuah dalam daif, dan daif dalam kuah. Faham dia? Kuahmu dalam daif. Zahir kita daif, tapi oleh kerana qalbi dia dengan Tuhan, maka dia punya iman adalah kuah, makrifat dia kuat. Dan kuatmu dalam daif dalam kuah. Mana daif apa? Dia memandang kedaifan dia, ya, dalam kekuatan iman dia dengan makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Dan kuasa dalam lemah, lemah dalam kuasa, sama lah tu. Dia akan berlaku dua benda kan. Ya, dua benda tu. Tu dia kata dulu kun bi awsafi rububiyah muta'allikan wa bi awsafin ubudiyah mutahaqqiqan. Bila dia tahqiq dalam ubudiyah, dia akan duduk dalam, ya, makna memandang sifat rububiyah. Dan bila tahqiq dalam memandang muta'alliq, bergantung dengan sifat ketuhanan Allah Ta'ala, maka dia akan dapat menterjemahkan kehambaan dengan sempurna. Dan bila dia terjemahkan sempurna, itulah orang yang berjaya. Siapakah orang yang berjaya dalam hidup? Pengumpul harta, kan? Yang punya pangkat tinggi, bukan. Ya, yang masyhur, bukan. Orang yang berjaya menterjemahkan kehambaan dengan Allah. Itu orang paling mulia, paling hebat dalam dunia. Dia duduk betul dalam kehendak Tuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa kita jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Dan pengabdian ini bertapak di mana? Ma'rifatullah. Dia makrifat baru dia boleh jadi abdi Tuhan. Kalau dia tak kenal Tuhan, mana mungkin dia nak jadi abdi. Sebab tu liyak budun dengan makna liyak rifun, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Ya, itu.
Maka tatkala bertambah-tambah engkau, kata Tuan Pengarang, tahqiq, mantap, kemas mana pada sifatmu, mana terang nampak kefakiran kita sampai ke muncak apa, dia tak berasa wujud bagi dia lagi dah, habis tenggelam karam terus. Itu kemuncak tu, ya. Sebab kata Ibn al-Arabi dalam Risalah Wujudiyah, apa makna mengenal diri? Ada ia, tiada engkau. Habis tu, tutup itu. Ada ia, mana yang ada dia hakikat. Tiada engkau, sebab wujud kita bila dibanding dengan wujud Tuhan, tenggelam tak? Tenggelam lah Tuhan, hilang. Ya, tenggelam. Confirm dia tenggelam. Kalau dia tak tenggelam, bermakna dia belum tajalli. Bila dia tajalli, dia habis. Ya. La yasbutu litajalli azamatihi syai'un. Itu kalam kutub besar daripada Sayyidi Ahmad Ibn Idris radhiyallahu anhu. La yasbutu, tidak sabit litajalli azamati, bila berlaku tajalli azamah, kebesaran dan keagungan Tuhan, tak sampai apa, tinggal apa, ya, syai'un, lenyap, suatu tak ada. Maknanya la yasbutu syai', mana tak sabit, tak ada suatu pun, indah ya tajalli azamati, ketika berlaku pentajalian, pendedahan kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Mafhum mukhalafah sebalik apa? Selagi ada nampak orang, kita nampak orang masa perasaan makhluk, mana belum tajalli. Dia belum. Nur tajalli belum memancar. Kalau memancar, confirm dia padam habis. Pum. Ya. Cahaya bulan terang, tapi dia akan padam bila memancar cahaya matahari. Matahari terbit, sap, hilang bintang bulan hilang. Tapi kalau matahari belum terbit, bintang nampak lagi terang. Ya. Mana kewujudan makhluk masih nampak lagi bila pancaran nur makrifat belum timbul. Bila timbul nur makrifat tuan pancar, dia syuhud musyahadat tajalli, dia sap, hilang. Hilang di mana? Di dalam zauq. Bukan hilang di mata kepala ni. Ya, zauqiyan, dalam pada zauq qalbi dia. Keperasanan qalbi dia tu. Luar nampak. Kena kata tak nampak semua ni, bohong. Dia cacak semua nampak. Keperasanan dia, yang kita nak pakai perasan. Sebab tu bila kuat tarikan, dia akan berlaku satu benda, ketidakperasanan dan keperasanan. Dia kuat fokus satu benda, yang lain dia macam tak perasan. Ya, dia sedap, dapat sedap makan. Ya, wa intana lalu tak perasan. Sebab apa tak perasan? Ada tarikan. Dengan sedap makanan dan sebagainya lah. Pakaian ke, tak kira lah benda yang menarik kalbi. Itu dengan makhluk sampai tak perasan. Kalau tarikan jazbah dengan Tuhan, memang habis tu. Confirm. Keperasanan makhluk tak ada. Maka dia tengok makhluk ni macam tengok unta. Tak unta? Sebab tu dalam kitab Hilatul Azkiya tersebut tu, wali besar daripada India, imanul mar la yakunu mutakammila hatta yarana naskal ibil mutsila. Iman seorang takkan sempurna, mana tak berjejak makrifat yang sebenar, hatta yarana nas, sehingga dia tengok manusia ni kal ibil mutsila, macam dia tengok unta yang dimisalkan. Apa maksud dia? Macam unta, bukan dia menguntakan orang tu, jangan. Kau ni macam unta, tu marah orang ni. Ya. Pasal buat seko ni marah. Kau sebut unta lagi marah kan. Kau ni macam unta betul kan. Jangan. Ni macam unta, bukan menguntakan. Menguntakan kita kata orang tu unta, marah dia. Mana kita tengok unta macam mana? Ada rasa tak? Kita pakai baju cantik, ada rasa tak dengan unta? Tak ada. Kita pakai baju terbalik, lalu kat unta ada rasa? Tak ada rasa apa. Kita pakai selipar terbalik, berjalan kaki pun tak ada rasa. Bermakna apa? Unta tidak ada di sini. Kalau unta ada di sini, dia akan kira, kau unta kata apa? Pakai baju kau unta cakap apa pula? Buat unta ada kat sini. Tapi kalau orang ada di sini, kan dia kata, kang orang kata apa? Kang orang pandang, kang orang tengok. Tak baik dipandang orang. Orang lagi orang ada kat sini, qalbi rosil, kamu tak akan sampai ke Tuhan. Farrik galba, kosongkan dia. Yamla bil ma'arif, boleh penuhkan dengan makrifat. Batu Syekh Abdul Qadir dan kata apa? Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam kalbi ku melain dia. Baru dia sampai. Ya. Ni tu latihan dia kena apa? Kasratu zikir kena banyak. Kalau zikir sikit-sikit, no way jawab dia. Tak ada jalan dalam baik. Zikir kena banyak. Sebab tu rahsia dalam Quran, bila sebut lapas zikir je, dia akan rangkaikan satu lapas di belakang. Dia apa? Kasira. Zikran kasira. Zikran kasira. Itu rahsia dia. Bila zikir banyak, iza kasral azkar kasural anwar.
Wa iza kasural anwar safat asrar, wa iza safat asrar kana ma'allahi qaran. Bila banyak zikir banyak nur. Bila banyak nur nasaya, dia punya sir dia tadi akan cantik bercahaya, dan bila sir dia masya-Allah dia dalam keadaan terang benderang, maka layak dia qarar, ketetapan rohani dia dengan Tuhan. Sentiasa tetap kun ma'allah. Baru dia masuk lain orang yang nak dibukakan marifat sebenar dengan Tuhan. Atau rahsia mana-mana tarekat itu kita banyak zikir tadi. Itu ruknun qawiyun, rukun yang paling kuat inda tariqus sufiyah. Dalam perjalanan sufi, zikir adalah rukun yang paling besar. Sebab semua ibadat dia punya teras apa? Zikir. Aqimis salah, dizikri. Jika semayang untuk kamu ingat akan laku. Semua ibadat kena ingat dia. Bakal tak ingat dia pusing. Dia pusing ambillah. Ya. Dalam semayang apa yang besar? Rukun terbesar apa tuan? Rukun terbesar diletak yang pertama kali apa dia? Ni niat. Dan semayang rukunun qawiyun, rukun yang kuat apa? An-niyah. Walaupun kalau kita kira serentak tuan-tuan, kita mula semayang dia akan berlaku keserentakan. Pertama rukun qalbi, kemudian rukun qauli, kemudian rukun fi'li. Kita berdiri kan, usalli fardhu subhi. Ya. Berdiri kita tu rukun tak tu? Belum. Tu bukan rukun. Rukun bila diangkat takbir je. Dia masuk takbir, bau. Qiyam tu dipanggil rukun. Masuk usalli belum masuk lagi. Belum semayang lagi. Diangkat dia takbir, Allahu Akbar, takbir rukun apa? Qauli. Ketika itu masuk ni niat, rukun rukun apa? Qalbi. Kemudian berdiri rukun serentak tak? Serentak. Ya, iktiran dia serentak. Tapi kenapa diletakkan niat dalam bilangan yang pertama? Sebab dia kuat. Apa makna kuat? Niat tidak boleh berubah. Qiyam boleh berubah tak? Boleh. Bila tak boleh semayang berdiri, boleh semayang duduk. Tak boleh duduk boleh baring, tak boleh baring melentang last sekali, isyarat dengan mata. Kau tak boleh juga mata dengan hati. Kau tak boleh dengan hati tu nak padam jawab dia. Habislah tu. Atau last sekali tu makna boleh berubah. Baca takbir boleh ubah tak? Boleh. Dia baru masuk Islam. Dia nak sebut Allahu Akbar, tak boleh. Syarat luluskan, ubah bahasa dia. Allah Maha Besar ke? Apa ikutlah. Ya, bahasa boleh pakai, sah semayang. Tapi niat tak ubah. Niat dia berdiri kena niat, dia duduk kena niat, dia baris semua kena niat. Innamal a'malu binniyat. So awal dengan niat. Kalau tak niat, batal semayang. Ya. Jadi makna niat tu rukun besar, dia letak di bilangan pertama. Tu hikmat ulama letak tu ada kan. Ya. Jadi dalam sufi pula apa rukun besar? Zikrullah. Apa makna zikir? Syuhudul mazkur wa dawamul hudur. Itu makna zikir. Syuhudul mazkur, qalbi kita syuhud musyahadah kepada dia, buang ingatan yang lain. Ya, wa dawamul hudur, dan kekal hudurul qalbi ma Allah, kekal hati kita hadir dengan dia di mana saja kita berada. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Quran sebut berdiri, duduk, baring, ai ala kulli ahwal, semua kelakuan. Itu rukun kuat. Ya, zikrullah rukun kuat. Habis itu. Maka tekala bertambah-tambah tahqiq pada segala sifatmu, makin kita jelas nampak fakir kita, lagi nampak hina kita. Dan saya bertambah-tambah ta'alluq pada segala sifatmu, hingga tetap bagimu segala sifat rububiyah dalam ain subutul ubudiyah. Dalam mensabitkan ubudiyah, terang nampak sifat ketuhanan Allah yang maha dahsyat. Akhirnya lenyap kewujudan keperasanan di wujud makhluk yang ada hanyalah ahadun ahad. Ya, dia tunggal tuan. Orang yang karam dalam itu panggil ahadun ahad. Daripada si Nabi Bilal kan, bila dia hentak batu atas semua, dia ahadun ahad, ahadun ahad. Nampak satu je dia kan. Ya, lain ni tak nampak. Boleh zikir ahad, boleh zikir Allah. Ni ada lebay pula dia kata, mana zikir Allah tak ada makna. Bila orang timur tu, itu isu lama. Masalah agama jangan ada isu lama, isu baru. Kalau nak kira lama, semayang turun lagi lama dulu. Hakimi salat tu turun zaman Rasulullah lah, lagi lama. 1000 tahun dah. Dia nampak dia main tiup ni, kepala pun macam tiup. Ya. Dia main isu ni bukan isu politik. Dia bukan isu semasa. Ni isu agama. Dulu lagi sama sampai sekarang. Ya. Kalau kata zikrullah dulu, zikir sekarang, zikir sama je. Bahasa ni pula ada isu. Itu isu lama. Bukan isu.
Ini bukan isu, ini masalah hukum. Ya, masalah hukum ya dalam Al-Quran, hukum dalam hadis Nabi SAW. Waskuri isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebut oleh nama Allah Ta'ala, takkan nama Tuhan tak tahu. Bahkan Ismul Azam ya, dipanggil Sultanul Azkar. La Allah, dia ada semua tu. Tuan buang alif dia, bunyi apa? Lillah, ada makna tak? Ada. Buang alif lana hu mana isim domain huwa Allah huwallazi khalaqas samawati wal hu, ada makna, semua ada makna ya. Kalau tak ada makna berat jawab. Ya, tu bahkan dia nama zikir yang paling besar, Allah tembak dalam kalbi dan jangan putus ya, supaya kita sentiasa dengan kun ma Allah maula tarallah ma'ak. Bila kita kekalkan, maka kita dihadiahkan tarallah, melihat engkau akan Allah ma'ak, mana ma'iyah akan berlaku. Maka dalam Naqsyabandiyah dia panggil muraqabah ma'iyah. Kita rakib annallaha ma'ak. Muraqabah kerana Allah serta kamu. Berpandu pada ayat wa huwa ma'akum. Itu apa saya ikut ma'a tu. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah serta kamu di mana sama ada. Tapi bukan serta macam serta kita, kena faham. Bila lapas serta kita pakai dengan Allah lain makna. Kalau pakai dengan kita lain makna. Sebab kita muhalafatu ta'ala lil hawadis. Bukan serta dekat tu. Serta dengan apa? Ta'aluk, qudrat dia, iradat dia, ilmu dia, sama dia, basar dia lagi. Sentiasa dalam tu. Mana ada makhluk termasuk insan ni lepas daripada ilmu Tuhan? Tak ada. Semua dalam inkishaf ilmu, inkishaf sama, inkishaf basar. Ya, mana ada makhluk yang terlepas daripada taksisul iradah atau taksil qudrat? Tak ada. Semua terikat. Full time kita terikat dengan dia. Maka full time kita ingat dia. Ingat dalam jalan. Ya. Sampai dia akan latih, dia akan diberikan kelazatan. Bila kelazatan, dia akan berikan futuhat pembukaan. Tumpu, manis, rindu, futuhat dapat. 4 benda. Tumpu, fokus betul-betul dengan dia, kemudian dia akan beri manis. Sebab kita ibadat kena cek, kita semayang, kita zikir, apa semua ibadat, ada tak manis? Kalau tak ada manis, bahaya tu. Bila makanan gula tak ada manis, apa makna dia? Rosak gula, kena baling dalam parit. Satu karung gula makan tak ada apa. Ya, 2 cawan dibubur gula dalam cair, kacau-kacau, tak ada rasa apa, tak ada faedah. Mana ibadat dia ada manis, dan kemanisan ruhaniah, kemanisan sangat hebat yang Tuhan letakkan dalam ibadat semua dia. Bila tak dapat bermakna deria pengesan dia rosak. Ya, sama ada dia demam panas ke, kan? Makanan semua tahu, oh ya tu demam rohani kena jaga. Dan punca demam rohani apa? Ya, insiraful qalbi anillah, terpalingnya hati dari waktu tu Swiss besar dia. Pada palingnya hati tak Nabi besar. Sebab tu kena apa? Zikir ala dawam, hudur ala dawam. Kekalkan hati dengan dia sentiasa. InsyaAllah banyak rahsia akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu di antara pesanan pengarang sebentuk 2. Awsafur rububiyah kita muta'alliq, dan awsafun ubudiyah mutahaqqik. Ya, mantap pegang gantung dengan dia, dan terjemahkan mantap merasakan maknanya kefakiran diri. Itu makna kata man arafa nafsah faqad arafah rabbah. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Dia kenal diri apa tu? Diri dia fakir, hina. Cuma mengenal tu ada 2. Satu ta'alluq dengan apa? Dia panggil aklan, ya, ta'akul. Satu lagi dengan syuhud wal inkishaf. Bagi awliya dia pakai jalan makrifat sebenar dengan terbuka. Kalau peringkat awam dia panggil dengan akal, maknanya berpegang. Kita yakin kita fakir, kita lemah, ya, dan segala sifat kekurangan. Rasa belum berapa kuat lagi. Sebab apa? Rasa dengan Tuhan tak kuat. Sebab kalau rasa dengan Tuhan kuat dia akan terbuka kat sini, lenyap diri dia. Itu kaedah dia. 2 benda dia kata mula zaman tadi. Dia tajalli rububiyah, dia akan tahqiq ubudiyah. Dia tahqiq ubudiyah, dia akan tajalli sifat rububiyah. 2 benda yang tidak boleh berpisah, 2 benda. Habis. Itu pakaian yang dikendaki kita menyarungkan kepada ruhani kita. Kalau tak sarung tuan-tuan, seolah kita tak ada pakaian ruhani. Macam mana rasa? Musim sejuk, musim panas kita pakai baju tak telai, tak baju tak ada. Macam mana? Malam menggigil, siang mengahang. Panas. Begitulah rohani kita. Kalau kita pakaikan pakaian ni, pakaian rohani ni, jawab rohani kita akan kepanasan ataupun dalam keadaan tidak selesa kesejukan. Maknanya tidak ada keselesaan roh bila kita tak pakai pakaian ini. Ini pakaian kita.
Pakaian dia memandang akan segala naqais kekurangan kita, dan terus kita memandang syuhud akan segala kamalat Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara zauq dan wujdan, rasa dalam batin hati kita. Dan satu lagi, dan dikatakan atas semua nama ghaniyun dan qawiyun qadirun azizun hingga lain daripada demikian itu, daripada yang saitlaknya atas hamba terkala sudah talabus pada maknanya, tiada bausnya demikian itu pada hakikat. Mana talabus bersepakai, kita ada ilmu, kita ada kuasa, itu semua dipanggil bukan hakikat, itu majaz sandar, dia ambil nama dan hakikat daripada dia. Apa mana hakikat? Wujud dia sedia kala dan dia tidak akan binasa. Segala zat dan sifat dia sedia kala dan tak akan binasa, itu yang hakiki. Adapun sifat kita bukan begitu. Sifat kita asal tak ada, kemudian diberi oleh Ta'ala, kemudian ditarik balik, tak ada balik. Ini dipanggil majaz, bukan hakiki. Ya, ibarat bayang saja. Ada nampak tapi bayang, tak ada hakikat. Kita punya bayang, kita berjalan, dia berjalan. Ada tak? Ada. Nampak tak? Nampak. Tapi orang tak kira. Sebab dia majaz, sandar. Dia bersandaran kita. Ya, tak ada kita diam, dia berjalan. Kita berjalan, dia diam, tu lain macam kan. Kita seminggu lagi kot. Ya, makna bayang tak ada hakikat. Jadi kewujudan kita ibarat bayang tak ada hakikat bila dinisbahkan memandang wujud Allah yang maha sempurna. Tenggelam tak ni? Sebab bila tajalli memang tenggelam. Tenggelam di mana? Perasanan dia panggil zauq, bukan luau. Ya, dia panggil amrun zauqiyun, rasa dia dengan Tuhan. Ya, bila tenggelam tu baru dia akan dibukakan berbagai-bagai kurniaan, kenikmatan yang amat dahsyat. Itu dia. Maka apabila telah bersepakai engkau bagi segala sifatnya, mana sentiasa syuhud dan lazim engkau memelihara dengan mendakwa. Ya, pelihara, jangan kita dakwa diri kita jangan buang, dia je. Seperti menjaga, kata muallif, mana akan antadnya ma laisa laka bi ma wa minal makhluqin. Ini akan datang matan akan datang nak membincang masalah dakwa. Bila kita buang dakwa, insya-Allah dia akan sampai pada Tuhan. Tarkumula zatul aman, la tarkul aman. Jalan kami, kata Rabi'atul Adawiyah dan Ma'asyiral Arifin, tarku mulazatul amal, meninggalkan, jangan pandang kita amal. Amal kita rasa semua minnah, kurnia dari dia, bukan dari kita. La tarkul amal, bukan tinggal amal. Amal kena diperkasakan, pandang jangan, pandang dia je. Bahawa dia akan salah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Tuhan. Dekat tu. Kejap buka. Ya Karim.